Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung mengenai kisah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila mana sahabat itu beriman dengan Allah dan Rasul, maka para sahabat di antara mereka diuji dengan pelbagai siksaan. Maka Allah Ta'ala sudah sebut sebenarnya di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, kami akan uji kamu sedikit daripada ketakutan. Dalam ayat lain disebut ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi adakah kamu menyangka bahawa bila mana seseorang itu mengaku beriman kepada Allah, Allah Ta'ala biarkan begitu saja, sedangkan dia tidak diuji? Maka sebenarnya bila seorang itu beriman kepada Allah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berat ujian kita, berat lagi orang-orang yang terdahulu. Maka ujian yang berat adalah ujian yang melibatkan akidah. Itu ujian yang berat. Kalau melibatkan harta benda, itu tidak membatalkan akidah, kecuali dia mengkosak sesuatu. Maknanya harta benda ini yang boleh memberi manfaat, memberi mudarat, maka ini boleh membawa kepada rasa akidah. Maka sahabat, mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Di antaranya Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir ini, dia satu keluarga. Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah beriman kepada Allah Ta'ala, dan adik-beradik dia. Maka beriman kepada Allah, satu keluarga beriman. Maka bila mana sahaja Ammar bin Yasir ataupun keluarga Ammar ini beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka itu diseksa. Maka orang yang kuat menentang ataupun memarahinya adalah Abu Jahal. Abu Jahal dia ini tidak boleh mendengar orang beriman kepada Allah. Apatah lagi yang beriman itu di kalangan orang yang lemah. Bila sahaja melihat di kalangan orang yang lemah ada yang beriman, maka dia akan mengambil peluang menyeksanya agar orang itu kembali kepada penyembahan patung berhala Lata dan Uzza dan seumpamanya. Maka Ammar bin Yasir, saudaranya, yakni adik-beradiknya, bapanya, ibunya, mereka itu diseksa menggunakan api. Banyak siksaan yang dikenakan kepada Ammar bin Yasir. Maka dikatakan bahawa keluarga ini diseksa, sama ada diletakkan pada sesuatu yang panas lalu dikenakan pada tubuh ahli keluarga ini, dan diletakkan api agar melecur kulit ahli keluarga ini, semata-mata agar mereka itu menyembah patung berhala. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu bahawa keluarga Ammar ini diseksa oleh Abu Jahal dan juga pengikut-pengikut Abu Jahal. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mendapati keluarga tersebut. Bila sahaja melihat keluarga tadi diseksa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan malaikat Jibril memberitahu bahawa keluarga yang diseksa ini adalah ahli syurga. Lalulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada keluarga Yasir, bersabarlah kamu. Bila mana melihat, bersabarlah kamu wahai keluarga Yasir, janji untuk kamu adalah syurga. Maka kamu satu keluarga dijanjikan syurga. Maka sahabat ini bila mendengar janji yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janjinya adalah syurga, lalulah keimanan mereka semakin bertambah.
Bila mana sahaja diuji dengan ujian yang demikian hebat, dia tetap beriman dengan Allah Ta'ala, maka dikatakan, ya Allah, ampunilah keluarga Yasir. Lalu Nabi sendiri berdoa agar Allah Ta'ala mengampuni keluarga Yasir. Lalu bapa dan ibu Ammar, mereka itu diseksa dengan ujian yang berat. Ibunya mati. Sebenarnya bila Ammar melihat, anak dia ini melihat ibunya diseksa dengan ujian yang berat, di tengah panas, diletakkan sesuatu yang yang panas. Ada yang diambil baju, panas baju dia letak, diambil besi, dia panaskan besi, semua melibatkan api. Lepas daripada itu diletakkan pada tubuh ahli keluarga ini, sehingga kesakitan. Bagi Ammar, dia sakit, dia cuba menahan kesakitan tadi. Tiba-tiba mari dalam hati dia, tak sampai hati tengok mak dia. Lalu dia beritahu, dia kata, kalau mak tak tahan, mak ikut dia dulu. Maknanya kalau tidak tahan, ketika tu mak dia dalam keadaan azab sangat, maka ibunya marah, Sumayyah ini, tergamak kamu, maknanya suruh buat macam itu semata-mata kamu nak hidup. Kalau hidup dalam keadaan tidak beriman ataupun meninggal keimanan, itu tidak ada manfaat. Maka mak dia ni tetap dalam keadaan macam itu. Ketika itu Abu Jahal mengambil tombak, tombak ataupun lembing, lalulah memberi kata putus, sama ada nak tetap beriman dengan Allah ataupun kamu menyembah Lata dan Uzza. Sebagaimana ibunya kata tadi, dia akan tetap beriman. Untuk nak hidup dalam keadaan tidak beriman, tidak sekali-kali. Maka dia mengatakan bahawa dia tetap beriman dengan Allah, sekali-kali dia tidak akan menyembah Lata dan Uzza. Maka perkataan ini menyebabkan Abu Jahal jadi marah. Akhirnya Abu Jahal dikatakan ambil tombak lalu tikam kepada tubuh Sumayyah tadi, sehinggalah wafat Sumayyah di hadapan anaknya Ammar. Maka Ammar merasa sedih melihat ibunya tadi, dan Ammar diseksa oleh Abu Jahal dan pengikutnya. Lalu dikatakan bahawa Ammar bin Yasir ini sudah dapat menggambarkan dia akan mati. Kemudian begitu juga ayahnya. Ayahnya diseksa dan ayahnya juga wafat, mati diseksa oleh orang-orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal. Lalulah keadaan macam itu, Ammar ini dia ini anak, yang ini ayah dan ibu, maka iman dia ni agak lemah sedikit kalau dibandingkan dengan ibu bapa dia. Dan dia sudah lihat depan matanya bahawa ibunya dan ayahnya telah wafat bila diseksa oleh orang-orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal. Lalu dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Ammar selepas daripada melihat ibu bapanya diseksa dengan ujian yang berat, dan kini giliran Ammar pula akan diseksa dengan penyiksaan yang sangat berat. Maka dalam keadaan macam itu, Abu Jahal telah mencipta baju daripada besi untuk dipakaikan kepadanya pada hari siang panas terik. Macam juga Bilal, tapi baju ini daripada besi, dan dikatakan baju itu dipanaskan dengan api. Maknanya kalau baju tu letak tengah panas memang panas, tapi kalau dipanaskan dengan api itu lagi panas. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia diazab, diseksa dengan seksaan yang amat pedih sekali. Tak tahan dia sakit, akhirnya dia melafazkan kalimah kufur. Melafazkan kalimah kufur tadi, maknanya dia seolah-olah telah keluar daripada Islam, seolah-olah begitu. Lalulah dia melafazkan kalimah kufur itu kerana tidak tahan sakit yang bersangatan. Maknanya baju yang dibuat daripada besi tadi diletakkan pada api panas, dijemur pula di tengah hari pula, dipakai pula pada dia, tak tahan sakit. Bila tidak tahan sakit tadi, dalam ketika itu Abu Jahal sebagaimana
Umayyah kata kepada Bilal, beginilah keadaan kamu sampai kamu mati, sehinggalah kecuali kamu menyembah Lata dan Uzza. Maka Abu Jahal kata, beginilah keadaan kamu sehingga kamu menyembah Lata dan Uzza. Kalaulah tidak mau menyembah Lata dan Uzza, beginilah keadaannya. Maka menahan kesakitan, dan Ammar bin Yasir merasakan bahawa kalau beginilah keadaan dia, mungkin membawa kepada kematian. Kerana ibunya dia telah tengok, baru tadi ibunya mati, baru tadi bapanya mati. Maka kesakitan yang bersangatan tadi, akhirnya dia melafazkan kalimah kufur. Bila Abu Jahal mendengar Ammar bin Yasir ini melafazkan kalimah kufur tadi, akhirnya dia ini rasa macam puas hati. Kerana Ammar bin Yasir ini telah kembali kepada agamanya. Lalu dalam keadaan macam itu, Ammar bin Yasir dibebaskan daripada penyiasaan. Maka menyangkalah Abu Jahal bahawa Ammar bin Yasir ini telah kembali kepada agamanya dahulu, yakni menyembah Lata dan Uzza, tidak lagi beriman kepada Allah. Maka dengan sebab itu dibebaskan. Maka dalam keadaan dia dibebaskan, sakit dia kesan daripada penyiasaan, tapi di samping sakit dia tadi daripada tubuh dia yang kena seksa tadi, ada lagi sesuatu yang lebih sakit lagi, yakni mengenai adakah dia beriman ataupun tidak beriman. Maka selepas saja dia dibebaskan oleh Abu Jahal, mari dalam hatinya penyesalan, rasa takut, rasa bersalah yang bersangatan, dan dia merasa seolah-olah kesal kerana telah melafazkan kalimah kufur tidak sebagaimana ibu dan bapanya. Maka dalam keadaan macam itu dengar macam itu, bila sahaja dibebaskan, maka sahabat ada dengar. Ketika diseksa tadi, sahabat ada dengar. Maka daripada satu mulut kepada satu mulut, sahabat telah mengata, Ammar itu telah jadi kafir, Ammar ini telah jadi kafir. Maka daripada sahabat yang dengar itu, sehinggalah tersebar, maka di kalangan sahabat mengatakan Ammar ini telah murtad. Maka tidak ada sahabat pun yang menghiraukan dia. Lalu dia dalam keadaan macam itu kesusahan, hatinya dalam keadaan tidak tenang. Dalam keadaan macam itu, Ammar ini dikatakan, orang-orang Islam berkata Ammar telah kafir. Maka dalam keadaan macam itu, Ammar pun tertanya-tanya, benarkah aku ni kafir ataupun tidak? Dan memang dia melafazkan kalimah kufur, dan dia melafazkan kalimah kufur tadi dalam keadaan darurat, terpaksa. Kalau dia tidak lafaz kalimah kufur tadi, maka membawa kepada kematian. Dalam kitab fiqh dia kata, seorang tadi kalau dia melafazkan kalimah kufur tidak membawa kepada penyiasaan, hanya sekadar ugutan saja. Kalau dia lafaz kalimah kufur, maka jatuh kufur. Kalau sekadar ugut saja, maknanya sehinggalah terbukti. Kalau orang tu kata, kalau mu tidak lafaz kalimah kufur, maknanya aku tembak kamu. Pistol tak ada tangan dia, tidak ada, hanya sekadar ugutan saja. Maka kalau sekadar ugutan dia terus lafaz kalimah kufur, maka itu dikira kufur. Sehingga ada bukti, seperti orang tu ambil pistol dan diyakini bahawa pistol itu memang ada peluru, ataupun dia pernah tembak orang lain kerana melafazkan kalimah kufur. Masa ketika itu dia lafaz dengan syarat dengan syarat dalam hatinya memang dia tidak redha dengan kalimah tadi. Kalau dia redha dengan kalimah tadi, memang jatuh kufur lah dia. Maka dalam keadaan macam itu yang berlaku kepada Ammar bin Yasir ini, memang ternyata dia diseksa, memang ternyata dia diazab. Baju besi yang dipakaikan pada tubuh dia tadi dalam keadaan tengah hari yang panas, dan baju tadi telah dibakar dengan api sedikit. Lalulah bersangatan sakit yang tidak tahan, dia akhirnya melafaz kalimah kufur. Akibatnya orang dok kata dia kafir, tak boleh tidur malam dia. Dia pun susah hati, dia pun rasa bersedih. Lepas tu nak kata macam mana jumpa Rasulullah tadi. Sehingga kan dikatakan para sahabat yang mengetahui bahawa Ammar ini telah melafazkan kalimah kufur, mereka telah menjauhinya Ammar bin Yasir. Mereka sudah cubalah mendapat ni seolah-olah menyingkir Ammar bin Yasir daripada golongan, daripada para sahabat tadi. Maka Ammar bin Yasir tak boleh tidur malam, dia pun susah hati. Maka dia tak fikir tentang tubuh dia yang sakit tadi, dia tak fikir nak berobat tubuh dia, tapi yang dia fikir bagaimana iman dia.
Dalam keadaan macam itu, rasa sakit di tubuhnya seolah-olah dia lupa, seolah-olah telah hilang kerana bimbang dia takut jatuh kufur kepada Allah Ta'ala. Lalu dia pergi cari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saja dia jumpa, maka dia mengadu pada Rasulullah dalam keadaan dia menangis. Dia cerita satu persatu, ya Rasulullah, orang azab saya macam ni, macam ni, macam ni. Ketika itu dia menangis. Kemudian dia mengatakan bahawa dia melafazkan kalimah kufur dalam keadaan dia ini sangat sakit dan tidak tahan. Dan tidak tahan di atas ujian tadi. Maka bila dengar sahaja tadi, Ammar bin Yasir telah memberi pengakuan tadi, Nabi bertanya, bagaimana dengan hati kamu? Bagaimana hati kamu? Kata Ammar bin Yasir, saya tidak rada, hati saya tidak mengatakan demikian. Hati saya tetap tenang dengan iman. Hati saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah terdiam. Bila terdiam sahaja, Rasulullah memberitahu, seandainya kamu memilih syahid sebagaimana ibu bapa kamu, itu lebih baik. Lalulah Allah Ta'ala menurunkan ayat memberitahu tentang hukuman yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, sama ada dia ini benar-benar beriman ataupun murtad. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah SAW bersabda, Ammar dipenuhi dengan iman daripada atas kepalanya hingga kepada tapak kakinya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi mengenai hukum kes murtad yang dikecualikan seperti dipaksa dalam keadaan darurat yang bersangatan. Allah Ta'ala turunkan ayat. Maka bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat, Nabi membaca di kalangan para sahabat, Ammar bin Yasir pun rasa hilanglah kedukaan dia tadi. Dia dapat tahu bahawa Allah Ta'ala masih terima lagi imannya. Lalulah Nabi pun baca di kalangan sahabat. Sahabat dapat tahu rupa-rupanya Ammar bin Yasir tidak kufur. Allah Ta'ala menurunkan ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Sesiapa yang kufur kepada Allah setelah ia beriman, kalau orang itu beriman kemudian dia kufur, memang dapat kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah. Kata guru saya, orang yang kafir asli, kafirun asliun, memang daripada awal dia tidak beriman, dibandingkan dengan orang yang diazab asalnya beriman kemudian dia tidak beriman, murtad. Maka Allah Ta'ala lebih murka lagi kepada orang yang murtad dibanding orang yang tidak beriman daripada awal. Lalu dikatakan, man kafara billah, siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imanihi, selepas diberi iman kepadanya. Maknanya telah beri iman, maka Allah Ta'ala marah murka kepadanya. Allah Ta'ala maknanya memandang dengan pandangan kemurkaan, illa kecuali man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dalam keadaan orang yang dipaksa. Maka dipaksa tadi memang jelas paksaan tadi. Paksaan tadi yang menunjukkan ada bukti dia benar-benar dipaksa, dan paksa dia itu dalam keadaan jelas memberi kemudaratan kepada dia. Kalau sekadar ugutan paksa yang tidak memberi mudarat, tidak boleh. Kemudian dilihat pula yang kedua. Yang pertama dia dipaksa. Yang kedua, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hatinya tenang dengan iman kepada Allah. Sebagaimana Ammar bin Yasir, walaupun dia ini melafazkan kalimah kufur, tetapi dalam hatinya dia dalam keadaan beriman dengan Allah. Sekali-kali dia tidak mahu melafazkan kalimah tersebut. Habis itu yang dia lafaz kerana tidak tahan azab. Dan dia menyangkakan bahawa kalau begitu membawa kepada kematian, maka dalam keadaan macam itu dia tetap beriman dengan Allah, terpaksa lafaz kalimah kufur. Tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kekufuran, maka ke atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah. Kalau hatinya memang dia terima, memang hati dia terima kepada kufur tadi, maknanya maka memang dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
Sesiapa yang murtad daripada agamanya kemudian dia mati kufur, maka habitat a'maluhum, maka terbatal amalnya di dunia dan akhirat. Di dunia terbatal, akhirat tidak ada pengampunan. Bila mana dia murtad, bila mana dia ini tidak dia keluar daripada agama. Adapun sahabat, Allah Ta'ala pelihara sahabat. Sahabat diuji dengan ujian yang berat. Sebab itu ada tabi'in berjumpa dengan sahabat. Lalu kata tabi'in, kamu sahabat, cuba kamu cerita kepada saya bagaimana kamu bersama dengan Rasulullah. Maka sahabat cerita. Kata sahabat, kami bersama dengan Rasulullah ketika mana Rasulullah mengajar kami beribadat, ketika mana kami melihat akhlak Nabi, ketika mana dia cerita hak baik. Lalu bila dia cerita hak baik, kata tabi'in, Allah untung kamu. Aku kalau bersama dengan Rasulullah, aku akan buat lebih baik pada kamu lagi, kata tabi'in. Kata sahabat, kamu boleh kata begitu, kamu tidak tahu bagaimana penderitaan sahabat. Bagaimana penderitaan sahabat di zaman orang yang melihat Rasulullah, orang yang berjumpa Rasulullah itu pun orang tidak beriman ramai mana. Sedikit saja yang beriman dalam keadaan bersama sezaman dengan Rasulullah. Kata Habib Hasan As-Saqaf, dia mengatakan bahawa Abu Jahal jumpa Nabi. Dia kata, "Hei Muhammad, aku tidak pernah jumpa, aku tidak pernah lihat wajah yang sehuduh kamu." Nabi kata, "Benar." Nabi orang orang yang suka mengalah. Benar. Lepas dia kata macam itu, datang Saidina Umar. Saidina Umar kata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajah seindah kamu." Baru kata tadi Allah Ta'ala datang ke Saidina Umar, tidak pernah melihat wajah seindah kamu. Kata Rasulullah, "Benar." Lalulah Abu Jahal pun lari. Bila Abu Jahal lari, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak faham." Rasulullah bila Abu Jahal kata, "Kami tidak pernah melihat wajah seburuk kamu," kamu kata benar. Bila mana saja datang Saidina Umar kata, "Saya tidak pernah melihat wajah seindah kamu," kamu kata benar. Maka Nabi mengatakan, "Benar. Orang yang melihat aku melihat apa yang ada dalam hatinya." Apa yang ada dalam hatinya. Sebenarnya Abu Jahal tidak memandang wajah aku, terhijab. Kerana hati yang gelap tak boleh pandang Rasulullah. Dia pandang mungkin dengan pandangan Allah Ta'ala memandang dia, melihat dengan pandangan itu, Wallahu a'lam. Tapi dia terhijab sebenarnya. Katanya benar. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam hatinya. Kalau dalam hatinya huduh, buruk, maka memandang pada Rasulullah itu nampak seperti buruk. Padahal itu bukan Rasulullah, itu merujukkan pada dirinya. Adapun Saidina Umar Al-Khattab yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan bahawa benar kamu melihat seindah-indah, kerana itu benar yang ada dalam hati dia. Maka siapa yang ikhlas sebenar-benar ada dalam hati, maka dia dapat memandang Rasulullah dengan pandangan yang begitu indah yang tidak dapat digambarkan. Maka demikianlah para sahabat, mereka bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mudah mereka diazab. Mereka diseksa di kalangan orang-orang yang lemah. Maka semua sahabat mengalami rasa takut. Ada yang terpisah dengan keluarga, ada yang diseksa satu keluarga. Maka demikianlah yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, "Ammar, kamu ini dikira beriman kepada Allah Ta'ala." Sebab kamu ini disebut wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wa qalbuhu, hatinya. Nya itu siapa? Hatinya iaitu hati Ammar bin Yasir, mutma'innun bil iman, tetap dengan iman, tenang dengan keimanan kepada Allah. Tapi ingat, sesiapa yang memang dia buka dadanya untuk kufur, maknanya siapa yang membuka dadanya untuk kufur, man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah, maka Allah Ta'ala amat marah sekali bila mana dia menerima kekufuran. Dia sunnah Nabi dengan kekufuran tak boleh hidup hebat sunnah Nabi lagi. Maknanya sunnah Nabi lagi. Sunnah Nabi makan dengan tangan. Nak banding makan dengan pisang, dengan sudu, dengan gafu. Hebat makan dengan tangan.
Maknanya marilah burung gigi mahal macam mana pun sugi lebih hebat, kerana itu sunnah Nabi. Dia kena, maknanya sunnah Nabi. Maka dikatakan bahawa bila mana kamu tenang dengan iman, bila mana kamu tenang dengan Rasulullah, maka kamu dikira beriman kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang menerima selain daripada Allah dan Rasul, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang begitu pedih. Maka Ammar bin Yasir merasa lega dan dia menangis sekali lagi di hadapan Rasulullah. Menangis yang pertama kerana takut imannya ditolak, tidak tidur malam, terlupa Ammar bekas tubuh badannya yang sakit kerana bimbang tentang iman dia. Bila Rasulullah baca ayat, Rasulullah kata Ammar ini beriman, daripada kepala sampai kaki beriman. Maknanya lalu Ammar gembira, menangis Ammar kali lagi kerana gembira bahawa imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang dahulu dia jaga-jaga sungguh iman. Jaga-jaga sungguh iman sampai takut dia. Yang paling besar sekali iman kita. Adapun kehilangan selain daripada iman itu kecil, kehilangan iman itu besar. Sahabat dia sanggup hilang keluarga, sahabat dia sanggup hilang harta, sahabat dia sanggup hilang pengaruh dan sebagainya. Mus'ab ibn Umair habis hilang, harta hilang, pengaruh hilang, nama hilang, pandangan orang hilang, semua hilang, jadi mati dalam keadaan fakir. Ammar bin Yasir. Tapi kenapa dia sanggup macam itu? Kerana iman itu mahal. Ada seorang saleh dicerita oleh seorang kiai Amir Hamzah daripada Jakarta. Dia cerita, dia kata ada seorang yang saleh, ketika mana dia nazak, lalu ahli keluarga dia ni menangis. Masa tu dia boleh bercakap lagi, belum sampai nazak lagi, dia sakit. Jadi ahli keluarganya menyangkakan bahawa ayah ia ataupun suami dia ini tidak ada harapan untuk hidup, tapi dia boleh lagi bagi pesanan. Ketika itu kalau keluarga dia menangis, lalu dia bertanya, wahai ahli keluargaku, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku menangiskan kerana kamu akan meninggalkan aku. Kamu menangis kepada aku baru hari ini. Aku sudah menangis 20 tahun untuk hari ini. Setiap malam aku menangis 20 tahun untuk hari ini. Sudah, jangan menangis untuk aku, menangis untuk diri kamu masing-masing. Kata je. Menangislah kamu untuk diri kamu masing-masing. Untuk diri aku sudah menangis 20 tahun. Maka dikatakan bahawa orang-orang dahulu yang mereka takut itu bukan takut kerana apa? Mereka takut kerana iman mereka boleh tercabut. Sehingga ada ulama mengatakan sesiapa yang tidak pernah memikirkan sama ada dia mati beriman ataupun tidak beriman, kemungkinan dia mati tidak beriman bila mana dia tidak pernah fikir. Kalau kamu sendiri tidak mau jaga iman, Allah Ta'ala pun tak mau jaga iman kamu. Maknanya siapa begitu sekali, maknanya mereka menjaga akan iman. Sebab itu ada seorang yang soleh, dia bela burung. Bila dia bela burung, dia ajar burung dia mengucap la ilaha illallah, maka burung itu la ilaha illallah. Orang datang la ilaha illallah, orang datang la ilaha illallah. Tapi bila mati saja bunyi kok mati. Maka menangislah orang soleh tadi, menangis. Orang pujuk tanah dia tak nak dengar, tetap menangis. Orang nak ganti burung yang lain pun tambuh, capung dengan ayam serama pun tambuh. Tu saya tambah. Maknanya tambah. Akhir sekali ditanya, yang minta ganti pun tidak mahu. Sebab apa? Dia kata sebab burung ini setiap hari ucap la ilaha illallah. Burung ini setiap hari jumpa orang la ilaha illallah, jumpa siang pun la ilaha illallah, malam pun la ilaha illallah. Tidak pernah tahu kalimah lain kecuali tahu kalimah la ilaha illallah saja. Tidak tahu dia kalimah lain. Itu pun bila nak mati tak sebut kalimah la ilaha illallah, sebut kalimah mati. Maknanya itu yang dia menangis tadi. Maka demikianlah para sahabat, dia takut. Yang paling dia takut tadi iman tadi tercabut. Maka sahabat mereka mendapat iman dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Itu bukan kalimah yang percuma, itu kalimah yang diuji oleh Allah Ta'ala. Maka semakin berat ujian, semakin banyak dugaan, penderitaan, sebenarnya semakin tinggi iman. Kita kadang-kadang bila kena ujian banyak, kita mengadu ataupun kata kenapa saya banyak sangat iman, banyak sangat ujian.
Sedangkan orang yang banyak ujian itu menunjukkan bahawa imannya semakin tinggi. Kalau dia sanggup sabar, dia sabar di atas ujian daripada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa ini amal biasa, dia diuji oleh Allah, maka amal dia tetap hidup dan dia beriman kepada Allah walaupun melapaskan kalimah kufur, ibu dan bapanya wafat. Mati syahid pada jalan Allah Ta'ala. Dan di antara sahabat bernama Khabbab ibnu Arad. Di zaman jahiliyah beliau ditawan dan dibeli oleh Ummul Ammar. Beliau seorang tukang besi. Dan dia tukang besi itu dikatakan bahawa ketika mana dia itu menjadi hamba, maka bila dia jadi hamba, maka tuan dia suruh buat sesuatu daripada besi. Dalam dia menceritakan bahawa di antaranya yang dia buat itu pedang. Pedang. Lalu dikatakan bahawa sebelum Rasulullah SAW diutuskan sebagai Nabi, baginda selalu ziarahi dia. Masa tu pergi ziarahi dia. Apabila Allah memuliakan baginda SAW sebagai seorang Nabi, Khabbab memeluk Islam. Biasanya kadang kalau kita baca sirah, orang-orang yang mudah memeluk Islam adalah masa sebelum Nabi menjadi Rasul itu mereka sudah berkawan dahulu. Macam Sayyidina Abu Bakar, semua Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, mereka sudah kenal Nabi dahulu. Jadi yang sudah kenal, kalau yang sudah ada yang kenal saja, ada yang kenal dan berkawan. Kalau yang kenal dan berkawan itu mudah masuk Islam sebab dia sudah tengok akhlak Nabi. Kerana Nabi tidak pernah tercela, masa dia budak pun tak pernah tercela. Sehingga diceritakan bahawa ketika Nabi bermain dengan kawan-kawan dia, zaman dahulu tidak ada permainan, tidak ada permainan wow macam kita ada petang-petang. Main bola jauh sekali tidak ada. Jadi Nabi dengan sahabat dia main apa? Permainan dia yakni akad berat. Akad berat. Jadi dia cari batu yang besar dia akad. Kalau ada 6 orang dia pakai akad. Lepas tu cari lagi batu besar lagi angkat. Siapa yang tak gerak nak angkat terkeluar. Jadi 5 orang tinggal 4 orang. Lepas tu yang 4 orang cari batu besar lagi angkat lagi. Maknanya lepas tu ada yang tak gerak nak angkat tinggal 3 orang. Lepas tu cari lagi besar lagi angkat lagi. Akhirnya tinggal 2 orang antara Nabi dengan sahabat tadi. Tiba-tiba sahabat tadi nak angkat batu tadi, cari batu yang besar, dia pun buang baju dia. Buang baju, tunjuk tubuh dia kata buang baju. Lalu bila dia buang baju, Nabi pula nak angkat juga batu, Nabi pun nak buang baju. Masa Nabi nak buang baju, tiba-tiba orang tepuk belakang. Tepuk dia belakang. Ada seorang tepuk. Dia kata jangan kamu buat macam itu, tidak pantas, tidak bagus kamu buat macam itu, kerana kamu akan jadi orang yang mulia satu hari nanti. Ini tercatat dalam kitab kisah Nabi masa ketika Nabi budak-budak. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala pelihara akhlak Nabi sampai tak pernah pecah baju pun depan budak-budak yang lain. Itu masa dia budak-budak. Mulianya baginda Rasulullah SAW. Maka bila mana saja Nabi mengajak sahabat beriman, Khabbab ibnu Arad masuk Islam. Maka Khabbab ibnu Arad ini masuk Islam, tuan dia dapat tahu dan dia hamba. Maka tuan dia menyeksanya menggunakan api. Saya baca dalam kitab lain, tuan dia lempar dalam api tu. Bila tuan dia lempar dalam api, dia gelepar keluar daripada api tadi. Begitu maknanya. Siapa begitu, Masya Allah. Kemudian dahlah dia dilempar dalam api pulak, keluar pulak. Lepas tu hak dia duduk selama ini, dia kerja jadi tukang besi, dia yang tukang panahkan besi. Besi perlu nak buat pedang dia tu kan. Jadi besi yang dia buat, biasa ni dia ambil besi, letak dekat tengah api, akhirnya besi tu yang letak atas tubuh dia. Siapa yang buat? Tuan dia buat pada diri dia. Maknanya azab yang bersangatan. Lalu dalam keadaan macam itu, baju besi yang telah dibakar diletakkan di belakangnya. Ni main baju besi je. Saya tu pakai baju besi je. Bilal ibn Rabah pun kena baju besi, Khabbab pun kena baju besi, Ammar bin Yasir pun kena baju besi. Lalu dikatakan baju besi yang telah dibakar diletakkan di belakangnya supaya ia keluar daripada agama yang dianuti. Maka tindakan tersebut hanya menambahkan keimanannya. Maka dia tetap juga maknanya bertahan, walaupun diazab dalam keadaan demikian rupa. Akhirnya tuan dia jadi tak larat nak azab. Dia tetap dalam keadaan macam itu. Lalulah dalam keadaan macam itu, katanya dibeli lalu dibebaskan. Bila saja dalam keadaan macam tu
dia sakit tubuh dia dalam keadaan tertahan sakit, dia jadi rasa nak marah. Bila dia rasa nak marah, satu hari pergi jumpa Nabi. Maka pada satu hari Khabbab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi suruh baring, ambil kain selimut buat batal. Maka Nabi pun duduk di bawah bayangan Kaabah sambil dia kata, wahai Rasulullah. Ni Khabbab dia tak tahan, dia dah lepas kena azab, dia dibebaskan. Lalu dalam keadaan macam tu dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu mahu berdoa supaya Allah menolong kita? Maksud dia, ya Rasulullah, tidakkah mahu Rasulullah berdoa biar Allah Ta'ala tolong kita dengan membinasakan orang kafir? Jadi senang, tidak payah maknanya. Lalu Khabbab ini mengadu kepada Rasulullah, kalau Rasulullah tidak berdoa, nanti dibimbangi ramai sahabat-sahabat Nabi yang lain akan diazab lagi. Akhirnya dia pergi jumpa Rasulullah, dia minta biar Rasulullah doa ke dia, doa kepada orang kafir, musyrikin Mekah, biar turun bala, biar selamat sahabat-sahabat. Seolah-olah maknanya sudah tidak mahu lagi ujian yang macam ini. Masa tu dia lepas kena azab, dia jumpa dengan Nabi, dia minta, ya Rasulullah, doalah biar binasa habis orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan merah padam mukanya, lalu bersabda, sebelum mereka yang sebelum kamu, di antara mereka ada yang daging sehingga tulangnya disikat dengan sikat besi, dan ada di antara mereka yang digergaji di tengah-tengah kepala lalu terbelah dua. Nabi cerita kamu rasa azab dengan ujian yang orang buat pada kamu. Rasulullah boleh doa kepada mereka itu biar dibinasakan, tetapi sebelum tu kamu kena ingat umat-umat yang terdahulu diazab. Ini yang dikatakan, apa hasibatum an tadkhulul jannah, adakah kamu menyangka kamu dapat masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, tidakkah kamu mengetahui umat-umat yang sebelum daripada kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Umat-umat yang terdahulu daripada kamu, mereka itu ditimpa kesusahan, penderitaan, penyiasaan yang amat berat, sehingga mereka kata, bila lagi pertolongan Allah? Mereka diseksa. Ini umat yang terdahulu, sehingga mereka mengatakan, bilakah lagi pertolongan Allah Ta'ala? Maka ketahuilah, pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Maka Nabi tidak memperkenankan doa sahabat ni, minta sahabat ni doa. Jadi kadang-kadang ada orang buat saya, ustaz, apa kata kita doa biar dia turun bala? Apa kata biar dia turun bala? Memang Nabi didatangi Khabbab, minta, ya Rasulullah, orang buat saya, seksa saya macam-macam, doa saja biar binasa. Nabi kata, sabar, umat terdahulu hebat lagi. Nak dapat syurga memang begitu. Nak dapat syurga, mereka sabar. Maka Nabi tidak perkenankan doa sahabat. Dan boleh, kalau Nabi angkat tangan berdoa, boleh binasa. Boleh dengan izin Allah, kerana doa Nabi ini makbul, mustajab. Tapi Nabi tidak berdoa demikian, kerana sesungguhnya iman seseorang tadi memang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan, apa yang dialami tidak menjadikan mereka meninggalkan agama mereka. Orang-orang dahulu, wahai Khabbab, mereka diazab berat sampai tubuh mereka terbelah dua. Tubuh mereka digergaji terbelah dua. Bahkan ada nabi-nabi yang digergaji, tubuhnya terbelah jadi dua. Maka Allah Ta'ala akan memenangkan urusan perjuangan ini. Allah Ta'ala akan beri kemenangan juga dalam mempertahankan kalimah ini. Di atas kalimah ini, satu hari kamu tengoklah, Allah Ta'ala akan beri kemenangan. Dikatakan bahawa Nabi ada sebut, nanti pemuda-pemuda akan menjadi orang yang membantu agama-agama Allah. Maknanya, maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan beri bantuan tadi bila mana orang itu bersabar dengan Allah, bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memenangkan urusan perjuangan ini, sehingga
penunggang dari Sana'a ke Hadramaut tidak akan takut kecuali kepada Allah. Nabi sebut sampai satu masa nanti orang pergi ke Sana'a pergi ke Hadramaut tidak takut. Hari ni orang takut lagi. Kalau orang nak pergi daripada Sana'a ke Hadramaut, orang akan naik kapal terbang. Ramai orang pergi ikut jalan darat, kadang-kadang mati tengah jalan. Sebab antara Sana'a ke Hadramaut itu belah Yaman. Sana'a Hadramaut, dia Yaman utara, Sana'a Yaman selatan, Hadramaut. Jadi dalam keadaan macam tu, kalau kita pergi nak keluar kawasan Hadramaut tu satu daerah, kita akan jumpa orang askar-askar duduk tepi jalan pegang senapang je. Kita pergi dekat Sana'a, minum kedai kopi, senapang duduk atas meja, duduk belah kita. Maknanya saya pun tengok kiri kanan, masya-Allah, pakai senapang boleh kiri kanan pakai senapang. Pergi ke Hadramaut, tanya sekali, boleh tak nak pinjam senapang kali? Kata boleh. Dia pun letak peluru kiri kanan atas tekok itu, dia pegang senapang, berat menanam. Maknanya bayang kata nak pegang senapang lelah gitu je. Orang kuruh macam kita dah boleh pergi pegang tau. Biasa dia akan pegang senapang biasa. Nabi sebut, dia kata nanti nak tahu Islam akan menang, orang pergi daripada Sana'a ke Hadramaut tak takut. Tidak takut daripada Sana'a ke Hadramaut, jalan darat tak takut. Jadi hari ini ada lagi rasa takut. Sampai satu ketika nanti bila Allah Ta'ala beri kemenangan, orang sudah tidak rasa takut nak pergi Sana'a Hadramaut dalam keadaan macam tu. Nabi sudah sebut keadaan, maknanya Islam hari itu. Maka tidak akan takut kecuali kepada Allah, dan bimbangkan segala menekankan kambingnya, dan mereka juga tidak takut. Satu hari nanti dia takut, bahkan dia tidak takut kambing itu ditekam oleh serigala. Zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz dikatakan bahawa serigala boleh berkawan dengan kambing. Keadilan Umar bin Abdul Aziz, siapa Allah Ta'ala beri kambing dengan serigala boleh berkawan. Maknanya tak payah beli ular mainan, ular boleh kawan dengan budak-budak. Ular tak patut budak-budak ni zaman Umar bin Abdul Aziz. Satu hari tuan kambing ini biasa dia biar saja. Kambing dia tu mari serigala pun boleh kawan. Satu hari serigala makan kambing. Orang pun tanya, kenapa serigala makan kambing ni? Biasa tak hari makan. Tiba-tiba orang beritahu Umar bin Abdul Aziz wafat hari ni. Hari ni wafat, serigala bahan lalu kambing. Maknanya, maka demikianlah dikatakan bahawa ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada sahabat, mereka itu dalam keadaan kuat imannya dan diuji oleh Allah. Kita kurang diuji, namun demikian kita kena banyak istighfar, bertaubat kepada Allah agar Allah Ta'ala memelihara iman kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dzukna fahman thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.